Assalamualaikum, saya Zahra binti Kadingon akan membentangkan kajian berkaitan pembelajaran teknologi reka bentuk web menggunakan kaedah gamifikasi. Teknologi reka bentuk web merupakan salah satu kursus yang perlu dikuasai oleh pelajar bidang teknologi maklumat dan sains komputer di institusi pengajian tinggi. Kursus ini memberi penekanan tentang pembangunan reka bentuk web di mana pelajar perlu menguasai beberapa bahasa pengaturcaraan seperti HTML, CSS, JavaScript dan jQuery. Kursus ini memerlukan pelajar memahami sinteks-sinteks pengaturcaraan dan seterusnya mampu menulis kod program dalam reka bentuk web. Namun demikian, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pelajar di dalam proses memahami dan menguasai bahasa-bahasa pengaturcaraan ini. Keadaan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP menjadi kurang berkesan. Maka pensyarah memainkan peranan yang penting bagi mengenal pasti kaedah pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian pelajar sehingga ke tahap yang lebih tinggi. Sesuai dengan perkembangan teknologi, kaedah gamifikasi boleh diaplikasikan dalam proses PDP. Pembelajaran menggunakan kaedah gamifikasi boleh dianggap sebagai kaedah PDP yang membolehkan pelajar meneroka permainan sebagai satu bentuk pembelajaran untuk membantu meningkatkan kemahiran mereka atau mencapai hasil pembelajaran tertentu. Oleh yang demikian, pensyarah perlu lebih kreatif dalam mereka bentuk bahan bantu mengajar dengan mengaplikasikan kaedah permainan dalam konteks pembelajaran berkaitan pengaturcaraan yang bukan bersifat permainan. Gamifikasi bermaksud penggunaan elemen permainan dalam persekitaran bukan permainan bagi menyelesaikan masalah dan mendorong tingkah laku yang baik dalam pembelajaran. Kaedah gamifikasi membantu dalam perkembangan potensi pelajar dari segi kognitif, psikomotor dan afektif. Tujuan penggunaan gamifikasi adalah untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Kebelakangan ini, gamifikasi sering diterapkan dalam pendidikan untuk pelbagai mata pelajaran, aktiviti pembelajaran, tahap pendidikan dan mempunyai pelbagai reka bentuk. Ini kerana gamifikasi boleh mengubah pembelajaran pasif kepada pembelajaran aktif. Antara aplikasi di atas talian yang disediakan yang boleh digunakan untuk proses PDP adalah Kahoot dan Quizizz. Kajian menunjukkan bahawa gamifikasi dalam PDP bukan sahaja dapat meningkatkan keseronokan, malah dapat meningkatkan penguasaan terhadap isi kandungan dalam kalangan pelajar, meningkatkan motivasi, meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran, meningkatkan pencapaian pelajar, meningkatkan kadar penglibatan pelajar di dalam kelas, meningkatkan kehadiran ke kelas dan menjadi pelajar lebih aktif, dan meningkatkan pemahaman dan prestasi pelajar. Proses PDP bagi kursus teknologi reka bentuk web di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mersing mengamalkan corak pembelajaran secara kuliah bagi menerangkan tentang konsep dan melaksanakan praktikal. Beberapa kajian menunjukkan kaedah pembelajaran secara kuliah tidak mencukupi untuk mengajar pelajar berkaitan kursus pengaturcaraan. Tinjauan awal juga mendapati pelajar beranggapan pengaturcaraan adalah kursus yang membosankan dan sukar dipelajari. Tanggapan negatif ini diperolehi daripada pelajar senior yang pernah mengambil kursus pengaturcaraan. Secara tidak langsung, ini memberi kesan kepada motivasi pelajar di mana pelajar akan kurang memberi perhatian di dalam pembelajaran, kurang melibatkan diri secara aktif, tidak mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pembelajaran kendiri dan mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan latihan yang diberikan oleh pensyarah. Oleh yang demikian, langkah proaktif perlu dilakukan oleh pensyarah bagi membantu melancarkan proses PDP iaitu dengan membuat pembaharuan teknik pengajaran menggunakan konsep gamifikasi supaya dapat mengubah persepsi pelajar terhadap pengaturcaraan. Terdapat 3 objektif kajian iaitu membangunkan permainan digital Battle Web untuk kursus teknologi reka bentuk web, menilai kebolehgunaan dan kebergunaan Battle Web untuk kursus teknologi reka bentuk web, mengenal pasti kesan penggunaan gamifikasi Battle Web
dari aspek motivasi, sikap dan pengembangan kognitif pelajar untuk kursus teknologi reka bentuk web. Permainan battle web dibangunkan dengan berpandukan kepada model ADI yang mempunyai 5 fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Model ADI digunakan sebagai panduan kerana keupayaannya untuk menyediakan rangka asas yang baik bagi menghasilkan bahan pengajaran yang berkesan. Penilaian dilakukan menggunakan soal selidik yang mempunyai 6 konstruk iaitu kebolehgunaan antarmuka, kebolehgunaan elemen multimedia, kebergunaan dalam pembelajaran, motivasi, sikap dan perkembangan kognitif. Soal selidik ini mempunyai 47 item dan menggunakan skala Likert 5 skala bermula dari 1, sangat tidak setuju sehingga 5, sangat setuju. Soal selidik diedarkan kepada 53 orang pelajar sebagai responden dari program Diploma Teknologi Maklumat Teknologi Digital yang mengambil kursus teknologi reka bentuk web. Responden terdiri daripada 38 pelajar semester 4 dan 15 pelajar semester 5, di mana 35 orang lelaki dan 18 orang perempuan berumur di antara 20 hingga 24 tahun. Setiap responden menggunakan laptop atau komputer untuk bermain permainan digital battle web yang dibuat naik di portal CDOS. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS. Proses mengukur kebolehpercayaan item dilaksanakan bagi menjamin kualiti item soal selidik dan data yang diperolehi. Jadual 1 menunjukkan peratusan dan mil untuk konstruk kebolehgunaan antarmuka. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.23 hingga 4.34 dan peratus skor min adalah tinggi iaitu 4.29. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item KA6 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.34 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Ini menunjukkan secara keseluruhannya responden setuju bahawa battle web mempunyai antarmuka yang menarik dan bersesuaian dari segi latar belakang, grafik, butang navigasi, arahan dan bahasa. Jadual 2 menunjukkan peratusan dan min untuk konstruk kebolehgunaan elemen multimedia. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.13 hingga 4.28 dan peratus skor min adalah tinggi iaitu 4.21. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item KEM4 dan KEM5 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.28 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Ini menunjukkan secara keseluruhannya responden setuju bahawa elemen-elemen multimedia yang terdapat di dalam permainan digital battle web seperti huruf, warna, imej, audio dan animasi adalah bersesuaian. Elemen multimedia yang sesuai mampu memberikan impak yang positif. Jadual 3 menunjukkan peratusan dan min untuk konstruk kebergunaan dalam pembelajaran. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.17 hingga 4.21 dan peratus skor min adalah tinggi iaitu 4.21. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item KDM7 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.25 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Ini menunjukkan secara keseluruhannya responden bersetuju bahawa mudah untuk memahami dan menggunakan battle web kerana arahan yang jelas, kandungan sesuai dengan silibus khusus dan penggunaan battle web membantu dalam proses pembelajaran. Jadual 4 menunjukkan peratusan dan min untuk konstruk motivasi. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.15 hingga 4.23 dan peratus skor min adalah tinggi iaitu 4.18. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item M5 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.23 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Ini menunjukkan secara keseluruhannya responden bersetuju bahawa penggunaan battle web memberi kesan yang positif kepada proses pembelajaran mereka dari segi motivasi kerana keupayaannya untuk merangsang minat, menimbulkan keseronokan,
membantu dalam mengingati maklumat dan meningkatkan kemahiran. Jadual 5 menunjukkan peratusan dan min untuk konstruk sikap. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.11 hingga 4.28 dan purata skor min adalah tinggi iaitu 4.21. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item S5 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.28 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Ini menunjukkan secara keseluruhannya, responden bersetuju bahawa penggunaan Battle Web memberi kesan kepada sikap responden kerana boleh melakukan pembelajaran secara kendiri, pembelajaran menjadi lebih aktif, lebih fleksibel, penilaian dapat dilakukan secara kendiri dan membantu meningkatkan proses pembelajaran. Jadual 6 menunjukkan peratusan dan min untuk konstruk perkembangan kognitif. Daripada analisis, skor min adalah antara 4.19 hingga 4.25 dan purata skor min adalah tinggi, iaitu 4.21. Berdasarkan keputusan min yang ditunjukkan, kod item PK3 mencatatkan jumlah min tertinggi iaitu 4.25 berbanding jumlah min bagi item yang lain. Secara keseluruhannya, Battle Web merupakan bahan bantu mengajar yang berpotensi membantu pensyarah dalam menarik minat, keseronokan dan seterusnya meningkatkan prestasi pelajar bagi kursus teknologi reka bentuk web. Ramai pelajar memberikan respon setuju dan sangat setuju berkaitan kebolehgunaan antarmuka, kebolehgunaan elemen multimedia dan kebergunaan Battle Web dalam pembelajaran. Begitu juga untuk kesan motivasi sikap dan perkembangan kognitif pelajar, di mana kebanyakan pelajar memberikan respon setuju dan sangat setuju berbanding dengan tidak setuju. Respon yang positif ini dapat dilihat daripada nilai min yang tinggi iaitu antara 4.18 hingga 4.29. Berdasarkan maklum balas, pelajar menunjukkan minat untuk menggunakan Battle Web dalam sesi BDP kerana kaedah permainan menarik minat dalam menyelesaikan masalah, mengurangkan kebosanan dan menyediakan platform untuk membuat ulang kaji berkaitan topik yang telah dipelajari. Selain itu, soalan latihan disediakan dan disemak oleh pensyarah yang mahir tentang teknologi reka bentuk web berdasarkan kepada hasil pembelajaran dan silibus khusus. Oleh yang demikian, penggunaan kaedah gamifikasi dalam proses PDP untuk kursus teknologi reka bentuk web akan terus dilaksanakan kerana memberi kesan positif kepada pelajar. Ini disokong oleh keupayaan pelajar pada masa kini yang mahir tentang penggunaan teknologi dan membesar dalam era media interaktif dan permainan video. Namun demikian, kajian yang berterusan akan terus dilaksanakan dengan mengkaji jenis genre permainan, kepelbagaian aktiviti latihan, alatan teknologi yang sesuai digunakan dan melibatkan lebih ramai pelajar menggunakan Battle Web semasa proses PDP. Kaedah gamifikasi membantu kepada penghasilan bahan pembelajaran yang lebih inovatif, menyeronokkan pelajar dan memberikan suasana pembelajaran yang menarik. Dengan adanya kemajuan terhadap kaedah pembelajaran, pelajar mampu memainkan peranan yang lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Penggunaan gamifikasi dalam proses PDP berpotensi digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk pelbagai jenis kursus di setiap tahap pendidikan. Sekian, terima kasih.